Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita bertemu lagi ya tuan-tuan dan puan-puan di dalam slot perundangan koperasi di Malaysia. Dan pada kali ini ya tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menyentuh pula tentang satu lagi topik ya di dalam perundangan koperasi di Malaysia, iaitu berkenaan dengan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 ya. Jadi seperti mana yang telah pun saya nyatakan sebelum ini ya tuan-tuan dan puan-puan, Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini juga adalah penting ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana ia juga adalah merupakan ya salah satu undang-undang ya yang digubal ya berkaitan dengan gerakan koperasi di Malaysia ya. Dan secara tidak langsung gerakan koperasi di Malaysia adalah juga tertakluk ya, dan perlu untuk mematuhi peruntukan-peruntukan yang terdapat di dalam Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini ataupun Akta SKM ya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau ya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingat seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini di dalam topik sejarah perundangan koperasi ya, apabila saya menyatakan bahawa ya selaras dengan penubuhan Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2008 ya. Jadi secara tidak langsung ya tuan-tuan dan puan-puan, Akta Koperasi juga mengalami pindaan ya. Dan apabila Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini ditubuhkan, sudah pastilah Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini mempunyai akta tubuhnya yang tersendiri. Sudah pasti mereka memerlukan akta ya yang memberikan kuasa dari sudut perkara-perkara ataupun orang kata ya perkara-perkara yang dibolehkan dari sudut undang-undang ya yang termaktub di dalam peruntukan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini. Dan jika tuan-tuan puan-puan lihat ya di dalam slide ini adalah merupakan preamble ya ataupun mukadimah yang saya ambil daripada Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu sendiri ya, di orang kata pengenalan awal ya ataupun di muka surat awal kepada Akta Suruhanjaya itu, yang menyatakan bahawa satu akta bagi mengadakan peruntukan mengenai penubuhan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan perkara-perkara yang bersampingan dan berkaitan dengannya ya. Jadi akta ini secara tidak langsung menyatakan ya peruntukan berkaitan dengan penubuhan SKM itu sendiri dan juga perkara-perkara yang bersampingan dan berkaitan dengannya ya. Jadi perkara-perkara yang bersampingan dan berkaitan dengannya itulah yang berkaitan dengan koperasi-koperasi ya, yang mana ada di antara peruntukan-peruntukan di dalam Akta SKM ini yang mana ditujukan khas ya dan juga diaplikasikan untuk pematuhannya terpakai kepada setiap koperasi di Malaysia. Dan secara pengenalan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, Akta SKM ini mempunyai 7 bahagian dan ia mempunyai 63 seksyen ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sudah pasti apabila Akta SKM ini mempunyai bahagian-bahagiannya yang tersendiri, bahagian-bahagian itu akan dibahagikan kepada bahagian-bahagiannya yang secara khusus ya, yang mana sudah pasti ada bahagian yang menerangkan tentang objektif penubuhan SKM ini ya, bahagian yang menerangkan tentang fungsi penubuhan SKM ya, dan ada bahagian yang menerangkan tentang dari sudut kuasa-kuasa yang diberikan kepada pegawai SKM ya, dan ada juga bahagian yang menerangkan tentang komposisi dan juga kuasa-kuasa yang diberikan kepada lembaga pengarah SKM, dan terdapat juga bahagian yang menerangkan tentang kewangan dan bahagian yang terpakai kepada koperasi-koperasi di Malaysia ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita lihat ya, Akta SKM ini adalah merupakan akta yang penting dan boleh saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan contoh Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia lah. Sebenarnya ada orang kata pelbagai ya percetakan yang mengeluarkan akta ini, jadi terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan percetakan daripada mana ya, tapi asalkan ia adalah merupakan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 ya. Dan di sini ingin saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan struktur Suruhanjaya
Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu ya. Dan kalau kita lihat dari sudut transformasinya adalah daripada Jabatan Pembangunan Koperasi ataupun yang dahulunya dikenali sebagai JPK ya, merupakan agensi kerajaan yang mengawal selia koperasi bukan pertanian dan juga perikanan ya. Dan kemudian ia bertukar ya kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun SKM, merupakan badan berkanun yang mempunyai kuasa di bawah akta tubuhnya sendiri iaitu akta SKM yang saya terangkan tadi, yang mana SKM kini mengawal selia semua jenis koperasi termasuklah pertanian dan juga perikanan ya. Bermakna semua koperasi yang dikawal selia oleh LKIM dan juga LPP sekarang ini adalah di bawah pengawal seliaan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ya. Dan sudah pasti dengan penubuhan SKM ini ada implikasinya yang tersendiri, iaitu implikasi perundangan itu sendiri yang mana ia melibatkan pindaan ya kepada Akta Koperasi 1993 dan Akta SKM sendiri mempunyai aktanya yang tersendiri ya. Dan implikasi dari sudut struktur organisasi Suruhanjaya Koperasi itu sendiri dan implikasi dari sudut kewangan dan pengurusan sumber manusia SKM ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih pula kepada objektif ya Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan kalau kita lihat tuan-tuan ya, objektif ini adalah diambil daripada peruntukan Seksyen 4 Akta SKM yang menerangkan ya, secara umum objektif SKM adalah untuk merangsang pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur menurut nilai-nilai dan juga prinsip koperasi bagi menyumbang ke arah pencapaian ya objektif sosio-ekonomi negara. Dan kemudian kita lihat objektif yang seterusnya adalah menggalakkan sektor koperasi yang kukuh, kewangan, progresif dan mapan ya. Dan C ya, mengekalkan keyakinan di dalam gerakan koperasi. Jadi bermakna kita lihat ya, kalau boleh kita nak gerakan koperasi ini dikenali bukan saja orang kata di peringkat orang-orang yang mengenali koperasi saja, malahan di lapisan masyarakat ataupun komuniti ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat sekarang ini kerajaan amat menggalakkan penubuhan koperasi di peringkat komuniti dan juga masyarakat ya. Dan seterusnya kita lihat ya tuan-tuan dan puan-puan dari sudut fungsi ya Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu sendiri. Dan fungsi SKM ini tuan-tuan kita boleh lihat daripada peruntukan Seksyen 23 Akta SKM yang mana secara ringkas yang menerangkan bahawa bertujuan untuk menggalakkan serta mengekalkan kestabilan sektor koperasi ya, bertanggungjawab dalam memantau, menyelia dan mengawal selia koperasi, menggalak dan mempromosi pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur. Dan seterusnya kita lihat ya, fungsi SKM bertujuan untuk memelihara nilai dan prinsip koperasi, mengadakan persekitaran yang sesuai bagi koperasi menjalankan aktivitinya, mendaftar dan membatalkan pendaftaran koperasi, serta pihak SKM bertindak sebagai pemegang amanah untuk menguruskan apa-apa skim pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia untuk koperasi. Selain daripada itu, fungsi SKM juga adalah untuk menasihati menteri ya mengenai semua perkara-perkara yang berhubungan dengan koperasi dan juga sektor koperasi dan menjalankan apa-apa fungsi di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain seperti yang ditetapkan oleh menteri melalui pemberitahuan yang disiarkan di dalam warta. Jadi itu adalah merupakan sedikit ya peruntukan di dalam Seksyen 23 yang menerangkan tentang fungsi Suruhanjaya Koperasi Malaysia ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selaras dengan penubuhan Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu ya, terdapat dua kumpulan wang ya yang ditubuhkan oleh pihak SKM ini, yang mana kalau kita lihat ya, peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu sendiri salah satunya adalah untuk memastikan kestabilan dalam sektor koperasi ya. Jadi kestabilan yang dimaksudkan di dalam sektor koperasi ini adalah merupakan untuk menyediakan kemudahan mudah tunai kepada koperasi yang memerlukan. Dan berikutan daripada itu tuan-tuan dan puan-puan ya, wujudnya kumpulan wang likuiditi pusat ya ataupun CLF, Central Liquidity Facility tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kenapakah kumpulan wang likuiditi pusat ataupun CLF ini ditubuhkan ya? Jadi sudah pasti ya, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingat ya, pada tahun sekitar 1980-an ya, berlakulah titik hitam ya
ya ke atas gerakan koperasi, yang mana pada ketika itu 24 buah koperasi pengambil deposit ya telah pun orang kata mengalami masalah ya kerana koperasi ini terlibat dengan kes pengambil deposit, dan pada ketika itu juga kerajaan ya terpaksa campur tangan, dan kerajaan terpaksa orang kata menanggung atau mengeluarkan ya kos yang begitu banyak sekali bagi orang kata menyelamatkan koperasi-koperasi yang orang kata terjebak ya di dalam masalah pengambil deposit ini. Dan oleh kerana itulah ya, disebabkan itulah juga kumpulan wang likuiditi pusat ini ditubuhkan ya. Dan sebenarnya juga koperasi juga banyak menghadapi masalah ya dari sudut likuiditi ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila koperasi orang kata berhadapan dengan masalah likuiditi yang serius ini, ia akan menyebabkan perkembangan koperasi itu terbantuk ya, bermakna koperasi tidak boleh berkembang. Jadi itu juga adalah merupakan salah satu rasional mengapakah kumpulan wang likuiditi pusat ini ditubuhkan ya, dan salah satunya juga adalah untuk tidak membebankan pihak kerajaan. Jadi ini adalah merupakan sebagai satu kaedah yang dirumus ya bagi orang kata untuk memberikan kemudahan tunai kepada koperasi. Yang mana kalau kita lihat di sini, koperasi kredit dan juga koperasi yang bersaiz besar ya akan mencarum sejumlah peratus wang sumbangan bergantung kepada saiz liability layak ke dalam CLF ini ya. Jadi koperasi-koperasi yang mempunyai masalah kecairan boleh meminjam daripada kumpulan wang likuiditi pusat ini ya. Dan kalau kita lihat ya tuan-tuan dan puan-puan, peruntukan tentang kumpulan wang likuiditi pusat ini juga ada dia termaktub di dalam peruntukan Seksyen 42 Akta SKM 2007, yang mana ia menerangkan bahawa Suruhanjaya boleh mengkehendaki mana-mana koperasi melalui perintah secara bertulis untuk mencarum ya ke dalam kumpulan wang likuiditi pusat. Dan selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, SKM juga telah pun membuat satu garis panduan ya, iaitu garis panduan 19 khusus ataupun secara spesifik ya menerangkan tentang garis panduan mengenai kumpulan wang likuiditi pusat, yang mana mengkehendaki ya koperasi-koperasi yang tertentu ini untuk mencarum ya orang kata caruman tersebut ke dalam kumpulan wang likuiditi pusat. Dan salah satu lagi ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya, peranan SKM itu sendiri adalah untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk koperasi menjalankan aktiviti. Dan di sinilah kalau kita lihat ya, kuasa ataupun peranan SKM adalah untuk memperluaskan akses kepada pembiayaan oleh koperasi. Dan di sinilah tuan-tuan dan puan-puan ya, wujudnya akaun deposit koperasi ya, yang mana lebihan dana semua koperasi didepositkan kepada akaun deposit koperasi. Dan di sinilah ya wujudnya orang kata CDA itu ya, Central Deposit Account, yang mana kalau kita lihat di sini, semua koperasi hendaklah mendepositkan wang berlebihannya yang tidak digunakan ya untuk kegunaan semasa ke dalam akaun deposit koperasi ataupun CDA. Dan koperasi yang memerlukan pembiayaan ya untuk mengembangkan perniagaan boleh meminjam daripada akaun deposit koperasi ini. Baiklah, kalau kita lihat di sini ya, sedikit penerangan tentang CDA itu tadi ya. SKM boleh melantik koperasi-koperasi yang layak untuk menubuh dan juga menguruskan CDA, dan yang mana terma-terma dan syarat pinjaman ditentukan oleh koperasi yang terpilih, dan risiko kredit juga ditanggung oleh koperasi yang dilantik ya. Dan peruntukan berkaitan dengan akaun deposit koperasi ini ada di dalam peruntukan Akta SKM, iaitu Seksyen 43, yang mana seksyen ini menerangkan dalam masa 2 tahun dari tarikh mula berkuasa seksyen ini atau apa-apa tempoh yang lebih lama yang tidak melebihi 5 tahun sebagaimana yang dibenarkan secara bertulis oleh Suruhanjaya, kesemua koperasi hendaklah mendepositkan kumpulan wang mereka yang tidak diperlukan dengan segera bagi operasi atau pelaburan ke dalam akaun deposit koperasi. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan penerangan ya sedikit yang boleh saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Akta SKM 2007. Apakah tujuan akta itu digubal ya, dan apakah fungsi ataupun orang kata objektif di sebalik penubuhan akta itu.
itu ya, dan apakah dia kumpulan-kumpulan wang ya, ataupun orang kata ya, peranan-peranan yang diwujudkan oleh SKM bagi membantu koperasi untuk memastikan koperasi dapat lagi mengembangkan perniagaannya dengan lebih berkesan dan lebih jaya lagi di masa akan datang ya. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, cukup setakat ini. Saya akan bersama lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan ya untuk menyentuh tentang topik yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan Akta Koperasi 1993. Sekian, terima kasih.